Dia adalah korban darah daging. Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni hari Senin, biasalah hari Senin malam ni, apa lagi yang Acap boleh hidangkan kepada korang selain kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh korang juga kepada Acap. Alright, so untuk malam ni Acap nak sambung tentang kisah malam khurafat, tentang apa-apa sahaja yang melibatkan hal-hal khurafat. Tapi sebelum tu, yang mana belum subscribe, please. So korang yang mana belum tekan like tu, tekan like dulu siap-siap. Jangan lupa share kat story korang, tekan subscribe button dan juga hit bell notification untuk dapatkan video Acap yang seterusnya. Alright, so siapa yang belum masuk lagi Telegram, link dekat description, klik dekat situ. Alright, so untuk malam ni macam Acap cakap tadi, kita nak cerita pasal benda khurafat ni. So macam biasalah, kita mulakan kita punya cerita ni dengan bacaan doa. Let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so macam biasalah disclaimer awal-awal kepada siapa-siapa yang tak boleh nak menonton, siapa yang tak boleh nak hadam jump scare ataupun apa-apa yang Acap nak hidangkan dalam ni, please stay away. Nak dengar pun boleh, nak tutup mata ke, nak duduk bawah bantal, tak kisah. Tapi kita kalau boleh elakkan benda-benda yang tak sepatutnya, kita elakkan lah. Alright, so untuk cerita malam khurafat ni, Acap ada 3 cerita nak berkongsi dengan korang ni. Alright, so cerita yang pertama ni, tajuk dia adalah Minah Susuk. So cerita ni terjadi pada tahun awal 2000, tahun 2003 macam tu, 2003-2004, di mana benda ni terjadi dekat area Perak sana. Alright, di sebuah kampung lah. Aku tak nak sebut nama kampung tu sebab orang tu tak nak aku sebut. Alright, so dekat kampung tu ada satu perempuan yang orang kata mengamalkan ilmu-ilmu macam ni. Okay, pada mulanya dia ni tak terlalu obses sangat dengan kecantikan dia. I mean, dia ni biasa-biasa je, tak adalah kata tak cantik sangat, tapi tak adalah kata cantik sangat. Tapi disebabkan dia ni terpengaruh dengan someone yang orang kata dapat attention dekat kampung tu, so dia pun pergi join the venture untuk jadi orang kata hot lah, batak lah senang cerita. Alright, so dalam kampung tu dia ada seorang perempuan namanya Minah. Minah ni memang digilai ramai sebab dengan kecantikan dia sendiri. Alright, so Salihah ni, okay, yang nombor 2 ni nama dia Salihah. Salihah ni, dia merupakan salah seorang penduduk kampung yang inginkan juga perhatian yang sama lah. Menurut penyampai cerita ni lah, yang sampaikan cerita ni Azman, suami kepada Salihah tu sendiri. Alright, so cerita dia bermula ketika Azman cakap isteri dia asyik bercakap tentang orang kata kecantikan si Minah ni apa semua. So dia rasa macam cemburu lah yang dia dapat perhatian yang lebih. Tapi sebelum masa tu dia orang belum kahwin lagi. Dia orang masih lagi orang kata tengah bercinta-cinta. On the way tu kahwin lah orang kata kan. So disebabkan Azman ni selalu kata dengan si Leha ni, kata tak apa, jangan risau, apa yang Tuhan bagi tu kita ambil je, kita kumpul je kan, kita syukur je. Tapi disebabkan dia punya orang kata nafsu tu, dia terjerumus lah ke arah situ. Alright, so cerita dia, ada satu malam tu Leha pergi jumpa Minah senyap-senyap untuk bertanyakan tentang kononnya tips kecantikan lah kan. Tapi bila dia borak punya borak, rupanya si Minah ni pakai susuk. Cocok sini, cocok situ kan. So diorang ni orang kata bukan diorang, si Salihah ni kata dia pun nak jadi cantik macam Minah. Tapi boleh, tapi dia ada satu pantang larang yang dia kena ikut, di mana kalau dia tak ikut, dia akan makan diri. Alright, so kita pendekkan cerita. Salihah follow Minah untuk pakai 25 jarum emas di muka. So secara tak langsung dia antara juga yang paling cantik dekat kampung. Alright, so kita potong lagi cerita. Bak kata Azman, dia tak tahu sebelum dia kahwin, sampailah ke mereka dah bersanding mendirikan rumah tangga, baru dia tahu tentang apa yang dilakukan Salihah di belakang dia.
Alright jap, selepas kita orang hampir sebulan lebih berkahwin, aku nampak yang isteri aku ni tak pernah semayang. Itu adalah yang paling besar sekali lah aku nampak. Tak pernah semayang, aku ajak semayang macam-macam hal. Aku tak tahu satu bulan berapa kali dia period kan. Dia bagi alasan yang sama. Sampai satu tahap aku sendiri rasa curiga dengan apa yang orang kata apa, dia cuba elakkan lah. Alright, so jadikan cerita, ada satu malam tu cap, aku tidur awal. Aku pulang daripada kerja and aku tidur awal. Tapi sebenarnya malam tu aku dah plan semua dah. Yang aku nak tidur, kononnya nampak tidur, tapi dalam masa yang sama aku nak intai bini aku buat apa sebenarnya. Alright. Sebab dia kata pernah satu malam tu dia terjaga, bini dia pergi ke dapur and tak tahulah buat apa dalam gelap tu. Cuma dia macam nampak bini dia bangun, lepas tu pergi dapur apa semua kan. So dia tak adalah macam nak pergi tanya ke, nak pergi ni ke apa kan. Sebab bini dia ni jenis soft spoken. I mean cakap pun elok-elok, kita dengar pun sedap apa semua kan. So malam tu macam Azman cakap, dia orang kata dah plan everything untuk tengok apa yang bini dia buat. Alright. So malam tu dia terjaga pada pukul 2 pagi. Dia tengok kat sebelah, bini dia dah tak ada. Alright. So dia kata masa bini aku tak ada kat sebelah cap, aku terus bangun pergi ke dapur waktu tu. Aku jalan perlahan-lahan untuk mengelakkan langkah aku didengari oleh isteri aku. Aku turun ke bawah. Aku jalan ke arah depan, perlahan. Sampai aku dekat dapur. Masa aku sampai kat dapur, aku lihat isteri aku sedang basuh pinggan. So tak ada apa-apa yang mencurigakan lah yang ada dekat situ. So aku macam basuh pinggan, tak ada apalah. So aku pun pusing untuk balik ke arah bilik aku. So dalam masa tu aku rasa macam bersalah lah, sebab aku rasa macam aku ada orang kata apa, curiga dekat isteri aku. So aku pun patah balik untuk tidur. So masa aku patah balik daripada dapur nak ke bilik, aku buka pintu bilik and aku terperanjat kerana aku ditegur oleh isteri aku. Cari saya ke bang? Aku terpaku sekejap. Aku berdiri, terdiam, terkelu. Sebab apa? Isteri aku sedang duduk betul-betul di atas tilam tersebut. Awak bukan kat belakang tadi ke? Tengah basuh pinggan. Mana ada, saya dekat sini je daripada tadi. Abang ni biar betul. Ya ke? Ya, abang penat ni. Kita tidur Masa tu aku tak fikir apa-apa and aku pun terus tidur di sebelah isteri aku tadi. So pada malam itu dah starting aku rasa lagi lain macam dekat isteri aku. Alright, pada malam kedua tu cap, aku memang tak puas hati. Aku memang nak siasat apa yang sebenarnya bini aku buat. Aku rasa curiga sebab aku yakin yang aku nampak dia tengah basuh pinggan kat belakang. Tapi why dia boleh ada dekat dalam bilik tu? So pada malam tu aku gunakan taktik dan teknik yang sama. Sebelum aku keluar daripada bilik tu, aku tengok dekat katil tu, sure tak ada orang. Aku pergi ke arah dapur and aku nampak isteri aku sedang mengemas di dapur. Yang aku pelik pada waktu tu adalah kenapa isteri aku setiap 2 pagi, 3 pagi pergi kemas dapur. So aku pun turun ke bawah dapur. Rumah kampung, korang boleh bayangkan ada macam tangga kecil kan. Aku turun ke bawah and aku pergi ke arah isteri aku. Lihat, buat apa pagi-pagi ni? Isteri aku tak jawab. Dia hanya berdiri dan terus mengemas dekat satu sudut dapur aku. Lihat, buat apa pagi-pagi ni? Masih lagi tak ada jawapan. Aku terus ke depan untuk pergi melihat muka dia dan yalah panggil dia lah secara depan-depan. Mungkin dia tak dengar aku ke apa kan. Lihat, dengar tak abang? Time tu cap, aku berdarah-darah sebab apa? Aku nampak isteri aku, badan isteri, tapi muka dia seperti seekor beruk. Dia kata muka dia memang tak nampak muka lah, senang cerita kan. And dia memang terperanjat. Dia kata time tu Allah, Astaghfirullahaladzim. Aku terus patah balik and keluar daripada bilik daripada dapur tersebut lah. Aku lari naik atas bilik. Sekali lagi bini aku ada dekat dalam bilik tu. Dia tanya aku soalan yang sama. Cari saya ke bang? Time tu aku terus naik angin. Aku tanya dia betul-betul apa sebenarnya terjadi dekat dalam rumah ni. Dia masih lagi tak mengaku ucap. Dan pada malam tersebut kami berbalah sangat besar-besar. Aku balik ke rumah mak aku waktu tu.
So pada siang tu aku balik daripada rumah mak aku untuk pergilah tengok bini kan. Yalah, marah pun bini juga. Aku tengok pintu utama rumah aku tu terbuka luas. Aku dah macam sebab aku kenal bini aku, dia bukan orang yang suka sangat nak buka pintu. Dia internal punya orang kan. So aku macam apa hal ni kan. Masa tu aku tak sedap hati. Aku terus berlari naik. And pada waktu tu aku terlihat pintu bilik aku pun terbuka dengan sangat-sangat luas. Aku jalan datang untuk menghampiri ke arah bilik tersebut. Perlahan demi perlahan langkah aku menuju ke bilik tersebut, aku terdengar satu bunyi yang sangat-sangat pelik di dalam rumah aku. Bunyi seperti seekor monyet. Korang pernah dengar bunyi monyet macam mana kan? Macam tu lah. Dia tengah makan, macam bunyi monyet lapar macam tu lah kan. Mana datang pula monyet dalam rumah aku ni? Aku terus berlari ke arah bilik aku. Tak boleh. Mana datang bunyi monyet ni? Leha? Apa masalah semua benda terbuka ni? Dalam keadaan aku bercakap, aku jalan terus menghampiri ke bilik tersebut. Masa aku jalan ke dalam bilik tersebut, alangkah terperanjatnya aku ucap, aku terlihat susuk tubuh bini aku sedang terbaring kaku, layu, tak bernyawa dan muka dia sedang diratah oleh 3 ekor monyet. Gila kau. Kan, mula aku baca benda ni, aku rasa benda ni macam filem tau. Dia punya storyline macam filem. But aku rasa benda ni tak boleh tak percaya. Sebab it might be happen. Kita tak tahu kan. So kita sambung balik. Alright. Dia kata masa tu aku tergamam sebab muka bini aku monyet. Kau tahulah, monyet kalau gigit tapuai pun dah rabak, apatah lagi gigit muka orang. Aku terus pergi capai penyapu yang ada. Aku sebat apa-apa yang ada dekat situ. And monyet tu bertempilaran lari lah. So pada waktu tu aku hanya menangis, meratap. And aku tak tahu nak buat apa. Aku terus turun untuk panggil orang kampung yang ada untuk uruskan jenazah isteri aku. Mula-mula aku ingat benda tu adalah satu, orang kata apa, kemalangan ataupun apa-apa kan. So lepas dibedah siasat apa semua, ternyata isteri aku meninggal akibat serangan jantung. Aku pun pelik datang daripada mana penyakit tu. Tetapi masa urusan pengebumian ni, dia kata, ikutkan dia tak nak cerita, ikutkan benda ni macam aib kan. Tapi dia kata masa dia nak ke bumi ni, dia nak masuk ke liang lahat, entah dari mana bunyi monyet memang sangat-sangat kuat. So selepas dikebumikan, aku mengalami satu gangguan misteri yang sangat-sangat aku tak boleh nak cakap. Pada malam selepas isteri aku meninggal dunia aku tinggal seorang diri di rumah. And sepanjang malam tu aku dengar bunyi monyet yang sangat-sangat bising. Aku bangun daripada tidur aku. And paling mengejutkan, aku pergi ke arah dapur. Aku masih lagi terlihat isteri aku berada di sana. Pada waktu tu aku keluar daripada rumah aku cerita dekat ayah, dekat mak aku, and then kita orang pergi berubat apa semua. Baru aku tahu yang cerita tentang isteri aku ni, yang dia ada orang kata pakai susuk dengan si Minah ni. Hajah Minah ni dah meninggal 2 tahun lepas. And dia ada setkan satu pantang sebenarnya dekat isteri aku, adalah di mana pantang dia, bini aku ni tak boleh minum air daripada labu sayung. Tahu labu sayung tu apa? Kau pergi Google sini kalau korang tak tahu. Ada satu hari tu aku balik bawa labu sayung tu, aku tuang air dalam tu, aku suruh bini aku minum. Tapi bini aku tak tahu benda tu datangnya daripada labu sayung. And itu adalah salah satu pantang larang yang dia tak boleh langgar lah. And then benda tu akan jadi parah dan memakan diri dia sendiri. So itulah cerita daripada Azman kepada aku yang terjadi pada tahun 2003. Tahun ni dah 2021, dah 18 tahun dah. Aku pun tak tahu apa khabar. Brother tu pun cerita kat aku pun melalui fake account. So macam tu lah cerita dia untuk cerita yang pertama. Macam kan, pergi lah cucuk. Alright, so itu cerita yang pertama. Kita terus move on ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni, dia punya tajuk aku bagi adalah Pukau Abang. Gitu dia. Alright, so Pukau Abang ni kita tahulah pukau tu apa kan. Pukau ni bila kau petik dia jadi bodoh kan. Kau ikut je apa dia buat. Alright, so cerita ni terjadi kepada seorang perempuan ni. Nama perempuan ni dia minta rahsia kan. So aku nak kena letak nama lain, Azura. Boleh lah tu. Okay, Zura ni dia ada seorang abang.
Alright, abang dia ni kaya gila. Abang dia ni memang banyak duit, and orang kata tak tahu datangnya daripada sumber mana, sebab abang dia ni kerja biasa-biasa je. Tapi kadang-kadang keluar motor, bukan motor biasa-biasa, boleh keluar sampai keluar kereta. Macam tu lah. I mean, daripada sumber yang dia tak tahu. Pada mulanya si Azura ni ingat abang dia ni jual dadah. Tapi sebenarnya tak. Abang dia lagi advance daripada tu. Alright. So cerita dia, masa tu diorang satu family pulang ke kampung disebabkan pada waktu tu arwah atuk saya sedang nazak dan nak meninggal dunia lah. So kat situlah ceritanya bermula, di mana kegiatan abang saya dan juga ilmu yang disalahgunakan oleh abang saya ni kantoi. Senang cerita. Alright. Pada malam tu kami sampai dekat kampung kami. Okey. So pada waktu tu arwah atuk saya memang dalam keadaan yang sangat-sangat nazak, hanya menunggu malaikat Israel datang lah, dia kata pada waktu tu. So pada waktu tu kami berkumpul satu keluarga and bacakan bacaan Yasin. Tetapi pada waktu tu hanya abang seorang saja yang duduk di luar dan tak nak join kami untuk sama-sama baca Yasin pada waktu tu. So pada waktu tu ayah pergi keluar untuk memanggil abang untuk turut serta dengan kami. Tapi menurut Azura, pada waktu tu abang bagi pelbagai alasan. Dia kata ada orang call lah, dia tak sihat lah, and so on ceritalah. Sampailah pada waktu tengah malam tersebut. Alright, sampai ke tengah malam tu kami semua berkumpul dekat satu alaman. Biasalah kalau dah balik kampung kan. Atuk pun masa tu dah tidur, and then kami semua sedang berehat lah dekat satu laman rumah kampung, dia kata. And pada waktu tu kami terlihat abang berjalan seorang diri dekat keliling halaman rumah tu, and seperti mulut dia terkumat kamit. Macam tu. So pada waktu tu kami pun tak tahu kenapa, and kenapa abang macam tu. Sebab pada malam tu kelakuan abang memang sangat-sangat aneh. Dia macam orang yang orang kata apa, cacing kepanasan, tak reti nak duduk diam. So dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Alright. So jadikan cerita, pada malam tersebut kami semua tidur dekat rumah atuk. Okay. So masa kami tidur dekat rumah atuk, dalam pukul 2 pagi macam tu, kami tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat-sangat aneh. Macam tu. Tapi menurut Azura, dia dengar bunyi kumat kamit tu datangnya macam bunyi siam. Faham tak? I mean dia lah, dia punya mantra tu mantra siam lah kan. Saya buka mata saya pelan-pelan, abang cakap pada waktu tu. And saya terperanjat kerana apa? Saya terlihat abang sedang memegang satu kertas kuning dan meniup something daripada kertas tu keliling bilik kami. Dia macam pada waktu tu. So kami macam, apa abang ni buat ni? Saya buat tutup mata pada waktu tu. And pada pagi besok tu kami digemparkan tentang kecurian dan kehilangan barang-barang kemas serta duit dekat dalam rumah kami. Padahal pada waktu tu ataupun sebelum-sebelum ni tak pernah pun ada hal ataupun kisah yang mengatakan rumah kami ni dipecah. Alright. So pada malam tu kami pun rasa heran macam mana ada berlakunya rompakan, samun, tetapi tak ada sebarang kesan yang tertinggal. So pada waktu tu kecoh lah satu rumah, yang maksunya hilang emas, yang ini hilang gelang, hilang gantai, duit, semua hilang kat situ. Tapi pada malam tu tak ada seorang pun yang sedar tentang apa yang berlaku pada waktu tu. Nak kata semua penat, pasti akan ada yang terjaga. Tapi pada waktu tu saya sendiri hanya bercakap pada diri saya sendiri, saya terasa yang benda ni ada kaitan dengan apa yang saya nampak pada malam tadi. So pada waktu tu kami ni risau tentang dua perkara. Tentang kesihatan atuk yang mula nazak. Ya kan, biasalah kita tak tahu bila orang tua ni akan pergi. Tapi kita orang pun, yalah, selagi ada kat situ kita orang hanya boleh baca Yasin. And yalah, mengharap yang baik-baik lah. Alright, so pada waktu tengah hari tu kami masih lagi tak jumpa jalan penyelesaian. Dan mereka, pak saudara serta ayah, orang kata apa, diorang sama-sama pergi ke balai polis untuk buat report kan. So biasalah barang hilang. And pada petang tu polis datang ke rumah kami untuk melakukan siasatan. So pada waktu tu polis pun sendiri pening sebab tak ada langsung orang kata apa, bukti-bukti ataupun kesan-kesan terdapat berlakunya perompakan ataupun pecah rumah and so on lah.
So polis pun kata dia akan datang lagi insya-Allah dalam beberapa hari untuk lakukan lagi siasatan, and apa yang dia dapat sekarang semua benda dia akan buat dalam SOP dia lah, prosedur dia orang. So kita orang pun macam okey lah, tak apalah. So pada waktu tu kami semua memang dalam keadaan yang sangat-sangat hairan. And salah satu daripada pak saudara saya, Pak Utih saya, dia tiba-tiba bersuara, kalau ini bukan kerja manusia, ini mesti kerja lagi satu ni. Maksudnya, abang rasa abang nak pergi panggil Pak Hamid kat ujung kampung tu. Pak Hamid mana? Imam lama masjid ujung tu. Kau kenal dia kan? Oh, orang tua tu. Uish, dia tu hebat tu. Bukan biasa-biasa tu. Dah berapa sihir dah ditundukkan. Alright. So kat sini aku nak kenalkan Pak Hamid ni adalah salah satu champion. Bukan champion apalah. Dia memang kalau bab berubat, memang kalau pi kat dia, insya-Allah akan settle. So dia kata diorang decide untuk berjumpa dengan Pak Hamid ni, and then bawa Pak Hamid balik ke rumah untuk siasat apa yang terjadi. So pada petang selepas asar tu, kami semua, tak adalah semua, pak saudara ni terus move out pergi jumpa Pak Hamid and menceritakan apa yang terjadi pada waktu tu, and Pak Hamid datang ke rumah kami selepas maghrib. So pada waktu tu saya terlihat abang saya memang sangat-sangat nampak gelisah, and dia banyak objek lah. Macam dia tak payahlah panggil orang luar, kita cari je lah, kita boleh usaha, faham tak? Dia macam berdalih. Tapi kami ni tak adalah suspek ahli keluarga sendiri kan. Kami just takut benda ni datangnya daripada mungkin musuh atuk ataupun orang yang nak menjatuhkan keluarga atuk ni kan, kita tak tahu. So datanglah Pak Hamid lepas maghrib tu. So masa Pak Hamid datang sampai dekat rumah, first thing Pak Hamid cakap, ni kerja orang dalam, bukan orang luar. Dekat depan semua keluarga kami yang ada, termasuk abang dekat situ. Kami semua terdiam. Orang dalam maksudnya? Tak apa, nanti dia mengaku sendiri waktu tu. So Pak Hamid terus pergi ke arah kereta dia and keluarkan 2 botol air. Dia bawa salah seorang lagi dia punya pembantu untuk menjalankan pemeriksaan di seluruh rumah tersebut. Masa Pak Hamid masuk je ke dalam rumah, tiba-tiba abang kelihatan mengamuk. Dia macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia mengamuk sebab dia tak nak bagi Pak Hamid tu masuk ke dalam rumah. Orang tua sana, asal kau nak masuk rumah ni pula? Kau siapa? Hebat sangat ke kau? Kau relax lah kan. Dia nak check, dia nak tolong. Kalau tidak kita orang tak tahu. Tak ada bah, ini semua nak duit je. Tak payahlah Pak Long, hantar dia balik lah. Waktu tu saya ingat lagi apa yang abang saya cakap. Tak apa, saya nak periksa je, saya tak tuduh siapa-siapa, kata Pak Hamid. Pak Hamid terus masuk ke dalam rumah sambil diiring oleh Pak Long saya, and dia memulakan pemeriksaan dengan menaburkan air yang setelah dibaca tu ke keliling rumah kami. Dia baca, dia tabur sikit. Dia baca, dia tabur sikit. Lepas tu dia suruh semua ahli keluarga kami untuk duduk di luar beranda untuk tengok apa yang terjadi dalam rumah tu. Hanya Pak Long dan juga Pak Su saja yang dibenarkan masuk ke dalam rumah tu untuk menjaga atuk dekat dalam tu. Alright, so pada waktu tu kami semua keluar, and then Pak Su dengan Pak Long lah kat dalam macam dia cakap tadi. Tetapi pada waktu tu tiba-tiba abang lari masuk ke dalam rumah dan suruh Pak Su keluar. Pak Su, tak apa, biar orang berjaga atuk. Pak Su duduk luar. Tak apalah, kau keluar lah. Pak Hamid dah cakap Pak Su dengan Pak Long je kat dalam ni. Tak apa, Pak Su keluar, biar orang jaga. Apa degil sangat ni? So waktu tu Pak Su pun bangun and keluar daripada rumah tu. Lepas tu Pak Hamid cakap, duduk dekat sini diam-diam sampai saya suruh bergerak. Pak Hamid masuk ke dalam rumah tersebut, and kami terdengar seperti ada jeritan daripada dalam. Panas! Panas! Macam tu. Kita orang macam, apa hal tu? Kan saya dah cakap, dia akan mengaku sendiri. Bak kata Pak Hamid pada waktu tu. Kami semua kat luar tu memang rasa risau, and hanya Pak Hamid dan juga pembantu dia masuk semula ke dalam rumah, and kami masih lagi dengar bunyi meraung tersebut. Pada waktu tu, kami terlihat Pak Long berlari ke arah luar. Kenapa ni? Kenapa ni Long? Kenapa? Helmi. Muka dia terbakar. Helmi, kenapa dengan dia? Lepas tu kami dengar lagi, bukan aku.
panas, macam tu. So pada waktu tu Pak Hamid suruh kami semua masuk ke dalam rumah, and kami semua segera masuk ke dalam rumah and melihat abang sedang dipegang oleh salah seorang pembantu Pak Hamid tersebut. Muka abang seperti ada 3, orang kata apa, kau pernah tahu tak yang kalau kau kena sebat dengan benda panas kan, macam ada 3 kat sini, and dia menjerit seperti orang yang tak tentu hala lah. Dia menjerit tak tentu hala, and dia cuba meronta-ronta keluar daripada situ. And then Pak Hamid cakap, kan aku dah cakap, dia akan mengaku sendiri. Kenapa kau buat macam ni? Ilmu apa yang kau ambil ni? Tiba-tiba abang diam. Kami semua diam. Mulut abang terkumat kamit sekali lagi, bunyi yang sama yang seperti saya dengar pada malam tersebut. Abang cuba melawan apa yang Pak Hamid ada, and pada waktu tu kami lihat abang seperti orang lain, tak seperti yang kami kenal, Helmi yang kami kenal. Dia meratalah kat dalam rumah tu. Dia meronta, merata sampai dia cekiknya pembantu Pak Hamid tu. Tapi Pak Hamid cool dia just ambil selimpang dia, sebat. And makin lama makin panas lah. And Pak Hamid cakap, kau bagi aku kerjasama, kau selamatkan budak ni, aku bagi kau bebas pada waktu tu. So pada waktu tu kami terlihat abang duduk mencangkung seperti seekor, aku tak tahu nak cakap macam mana, dia duduk macam ni tau. Semua seram pada waktu tu, and kami hanya boleh melihat abang sedang dirawat oleh Pak Hamid. Apa yang menyeramkan pada waktu tu, kami lihat abang memasukkan semua jari dia ke dalam anak tekak dia. Macam tu. Kami macam Allahu Akbar. And pada waktu tu Pak Hamid pergi dekat belakang dia, tepuk kat belah belakang, and dia keluarkan ada satu rantai kecil je daripada dalam mulut dia. And dia muntah keluar penuh dengan darah dan juga muntah dekat bawah tu. And pada waktu tu Abang Helmi pingsan dekat tempat tu, and Pak Hamid angkat utas tu and tunjukkan kepada kami. Dia dah salah jalan ni. Ini pukau. Terpaksa korang tak tahu apa yang jadi malam tu. Aku pun tak tahu apa yang dia nak sebenarnya. And tolong bawa budak ni keluar daripada rumah ni malam ni. So pada waktu tu Pak Hamid settlekan semua yang ada kat situ, and Mak Su, Mak Lang semua bersihkan muntah abang, and abang dibawa keluar untuk pergi ke pusat Pak Hamid tadi tu untuk menjalankan rawatan. Tapi nak buat macam mana, pada pagi besok tu abang menghembuskan nafasnya yang terakhir, disebabkan aku pun tak tahu nak cakap macam mana. And pada waktu tu kami memang satu keluarga sedih, and pada pagi besok tu kami settlekanlah perkebumian abang. And pada malam tersebut kami terperanjat kerana apa? Kami terjumpa semua barang-barang yang diambil oleh arwah abang tu berada di bawah katil atuk kami sendiri. So itulah cerita yang disampaikan oleh Azura kepada aku. So korang faham-fahamlah sendiri apa yang dia fikir and apa yang dia rasa. So yeah, benda-benda kurafat ni kadang-kadang luar daripada jangkaan kan. But yeah, it's happen. Alright, so ini cerita yang ketiga pada malam ini. Dengar tak pasal ngangkung? Ngangkung ni orang-orang yang gila main nombor ekor, and then dia kalau nak menang nombor tu, dia pergilah buat orang kata something yang yalah, I mean tak orang kata apa, yang menduakan Tuhan lah, senang cerita, yang jauh daripada segi ataupun daripada agama Islam di sini. Alright. So Aizat, penghantar nama ni, penghantar cerita ni adalah Aizat, tapi cerita ni bukan berkaitan dengan Aizat. Dia kata ni cerita kawan dia sendiri. Alright. So kawan dia ni nama dia Joe tau. Joe ni memang gila-gila punya, orang kata apa, taksub dengan nombor ekor lah, senang cerita. Memang dia tahu yang kalau dia main, dia nak menang. Tapi dia mula-mula je lah menang. Lepas tu at the end dia kalah sampai efek ke keluarga dia sendiri. Alright. So cerita dipendekkan, dia ni dikenalkan oleh seorang lagi kawan dia kepada dia tentang kewujudan seorang dukun yang boleh selesaikan kemelut family dia akibat yalah dia punya ketagihan nombor ekor ni lah kan. So pada waktu tu dia kata dia deal dengan kawan dia. Aizat ni ada sekali kat situ. Dia just dengar orang kata apa, diorang punya conversation nak jumpa atuk ni apa semua. Tapi Aizat dah cakap siap-siap dah, benda ni akan ada side effect. Biasanya kalau dukun ni tolong kau, of course dia akan ada orang kata apa, something yang
boleh return lah, in return. Senang cerita. Kalau dia bagi kau ni, kau kena bagi something yang lagi padu daripada tu. Alright. So cerita Joe ni bermula pada waktu malam dia dengan seorang kawan lagi ni pergi berjumpa dengan dukun tu. Dia kata dengan dukun tu lah, dia nak cari nombor lah, nak menang lah, sebab sekarang family dia tengah susah. And ini je cara terakhir untuk dia settlekan semua hutang dan selamatkan family dia. So pada waktu malam tu, atuk tu bawa dia turun pergi kat satu pokok besar. Alright. Pada waktu tu, dekat pokok besar tu, mereka sama-sama duduk dan melakukan ritual yang pertama. So ritual yang pertama adalah kena, orang kata, bawa lilin dan juga toreh sedikit darah dia untuk diletakkan kat dahan pokok tu. Dan dia kata pada waktu tu, menurut kawan dia punya cerita ni, Aizat kata masa dia toreh tangan dia tu and letak dekat pokok tu, dia ada satu kain warna kuning tau. Dekat kain kuning tu ada tulisan nombor yang dia kena beli pada esok hari. Mula-mula dia ni macam ikut je lah, dia macam tak sure sangat. Tapi pada waktu tu atuk tu kata first tak ada pengeras. Waktu tu, and then dia balik, besok tu dia pergi try. Dia pergi try nombor tu, and then besok tu keputusan keluar, nombor dia naik nombor 3. Senyum member. Dapat 10,000 kan. So dia kata pada waktu tu dia memang happy gila, and dia bawa balik duit tu bagi family ni makan. Memang happy lah, dia settlekan hutang-hutang yang ada. Tapi bila orang nak main nombor ni, dia dapat nombor 3, of course lepas tu dia nak nombor 2. Lepas tu dia lagi advance lah. Dia tak payah ajak member dia ni, dia pergi sendiri jumpa dengan Tok tu. So kali ni dia kata dia nak hadiah yang nombor 2 ataupun grand prize terus. Tok tu cakap tak ada masalah, boleh, tapi ada satu syarat. Syarat dia adalah korban darah daging. So maksudnya kalau kau nak menang kau nak menang big prize boleh, tak ada masalah. Kau nak menang first prize, apa prize pun boleh, tapi kau kena bagi darah daging kau, which is anak ataupun isteri kepada atuk tu. Pada waktu tu Joe ni macam tak apalah Tok, saya fikir dululah, nanti balik saya bagi tahu Tok nanti saya datang lagi lah. Okey. So waktu tu dia bangun and dia pusing ke belakang dan dia pun keluar daripada rumah Tok tu. Dalam hati tu, bak kata Joe ni, dia tak tahu, time tu dia rasa kosong, tapi dalam masa yang sama dia memang nak cuba benda ni. Sebab dia kata Tok ni kadang-kadang bukannya betul pun, sebab first lah itu aku buat bukan ada apa-apa jadi pun. Sampailah dia berfikir untuk kata setuju dengan apa yang Tok tu cakap. Tapi pada waktu dia pulang ke rumah tu, dia ni bawa lori tau. Dia kata starting dia naik ke atas lori tu, dia bawa menuju ke arah rumah dia, and dia terasa ada something yang sedang mengekori dia. Macam tu. Dia pun macam